Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5, tema 8, unit 23 yang bertajuk Inovasi Pemasaran, yang mana pada hari ini kita akan belajar cara bertutur untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat halaman 173 bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid, objektif pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai pada akhir pembelajaran pada hari ini ialah diharapkan agar kamu dapat bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Kriteria kejayaan pula diharapkan agar kamu dapat bertutur untuk menyampaikan idea bagi pelbagai tujuan, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat bertutur untuk menyampaikan maklumat tersurat dan tersirat yang telah dikenal pasti. Murid-murid, apakah itu isi tersurat? Ya, isi tersurat ialah isi yang diambil daripada isi petikan. Yang kedua, satu isi tersurat boleh digabungkan dengan isi tersurat yang lain dalam bentuk ayat majmuk. Yang ketiga, huraian dan contoh tidak diperlukan. Apa kata? Mari bersama-sama kita saksikan pula apakah itu isi tersirat. Isi tersirat ialah isi yang tiada dalam petikan. Kita kena sedia maklum, isi tersirat tiada dalam petikan. Isi tersurat ada dalam petikan. Yang kedua, murid perlu kemukakan idea berdasarkan pembacaan luas. Yang ketiga, sesuatu maksud dan makna ayat yang tidak disampaikan dengan terus terang. Murid perlu memikirkan kesannya. Baiklah, apa kata mari sama-sama kita baca petikan yang dipaparkan ini. Tajuknya Inovasi Pemasaran. Selamat sejahtera kawan-kawan. Sila lihat cadangan saya tentang kaedah promosi produk jualan kita untuk karnival keusahawanan. Mari sama-sama kita saksikan di bahagian ini kaedah promosi produk jualan dalam karnival keusahawanan. Ini ada 3. Kaedah pertama, menggunakan pelbagai medium media sosial terkini seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kaedah kedua pula, mengedarkan risalah kepada semua warga sekolah. Yang ketiga, kaedah ketiga, memasang gegantung di hadapan sekolah. Baiklah, jom kita lihat peta minda ini. Dalam promosi, tindakannya untuk penggunaan media sosial dan seterusnya mengedarkan risalah. Dan tadi kita dah saksikan penggunaan media sosial tu di mana? Di Facebook lagi, di Instagram lagi, dan di media-media sosial yang lain kan, WhatsApp, Telegram kan. Kemudian mengedarkan risalah. Mengedarkan risalah di mana? Di sekolah. Memasang gegantung di mana? Di bahagian hadapan sekolah. Kalau kita menggunakan media sosial di Facebook, WhatsApp, Instagram kan, dan beberapa lagi banyak lagi media sosial yang ada, dia kesannya akan memberi kesan kepada siapa? Sebab di media sosial ni pelanggannya terdiri daripada orang ramai. Jadi orang ramai dapat membaca promosi yang kita sebarkan. Adalah kalau kita mengedarkan risalah di sekolah, sebabnya pelanggan terdiri daripada warga sekolah. Jadi warga sekolah akan dapat risalah yang kita edarkan itu. Memasang gegantung di hadapan sekolah, sebabnya pelanggan terdiri daripada warga sekolah dan Baiklah murid-murid, apa kata mari sama-sama kita saksikan pula soalan yang diutarakan oleh murid ini. Pada pendapat kamu, kaedah manakah yang sesuai kita gunakan untuk mempromosikan produk jualan kita nanti?
Mengapa? Ya, kita tanya mengapa? Mengapa kita nak gunakan kaedah, ada 3 kaedah, mengapa kita nak gunakan 3 kaedah tersebut? Jadi Afifi pula dah menjawab. Afifi menjawab, pada pendapat saya, kaedah yang pertama sesuai untuk mempromosikan produk jualan kita nanti kerana orang ramai akan mendapat maklumat tentang produk kita melalui media sosial. Itu pendapat Afifi. Baiklah, pendapat yang kedua pula, Syufan telah memberikan pendapatnya. Pada pendapat saya pula, kaedah kedua sesuai untuk mempromosikan produk jualan kita nanti kerana warga sekolah akan mendapat maklumat tentang produk kita melalui risalah yang diedarkan. Itu pendapat Syufan pula. Baik, pendapat Farisha pula. Pada pendapat saya, kaedah yang ketiga sesuai untuk mempromosikan produk jualan kita nanti kerana warga sekolah dan para waris akan mendapat maklumat tentang produk kita melalui gegantung yang dipasang di hadapan sekolah. Jadi ketiga-tiga kaedah ni memang sesuai digunakan untuk promosikan produk jualan kita. Baiklah murid-murid. Jom kita uji minda. Soalan pun tak susah, hanya nak minta pendapat kamu. Macam mana kamu nak mengutarakan pendapat menggunakan maklumat tersurat yang disediakan. Baiklah. Pada pendapat anda, mengapakah kita digalakkan berbasikal ke sekolah? Kita nampak gambar basikal kan? Tapi tak diberikan sebab. Jadi sebab inilah maklumat tersirat yang kamu kena bagi menggunakan idea kamu sendiri. Jadi pada pendapat saya, kenapa? Ya, betul. Kita digalakkan berbasikal ke sekolah untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas pantai. Baiklah, gambar kedua. Ada orang sakit, ada jiran-jiran datang ziarah. Jadi pada pendapat kamu, kenapakah kita mesti menziarahi jiran yang sakit di hospital? Ya, betul. Pada pendapat saya, kita mesti menziarahi jiran kita yang sakit di hospital supaya dapat mengeratkan hubungan sesama jiran tetangga. Itu pendapat yang diutarakan yang memang tak ada dalam gambar ni. Jadi pendapat tu berdasarkan idea kamu sendiri. Itulah dia maklumat tersirat. Baik, soalan ketiga. Nampak gambar gotong royong. Jadi mengapakah kita mesti bergotong royong? Betul. Kita mesti bergotong royong agar kerja dapat disiapkan dengan cepat. Betul tak? Kan? Jadi kita mesti bergotong royong. Kalau tidak rapat kerja yang nak bersihkan kawasan. Betul tak dalam gambar ni? Jadi bila ramai yang datang bersama-sama membersihkan kawasan yang ada dalam gambar ni, kerja dapat disiapkan dengan cepat. Baik, gambar yang ketiga, apa yang kita nampak? Ya, seorang budak sedang baca buku. Jadi soalannya, kenapakah kita mesti rajin membaca buku? Kenapa? Semua tahu dah jawapannya. Bukannya susah kan? Jadi kita mesti rajin membaca buku supaya dapat mengisi masa lapang dengan baik. Pandai semua. Tahniah cikgu ucapkan. Baiklah, ini pula merupakan QR code dan pautan skema jawapan soalan akademi Bahasa Melayu Kertas 1 yang telah cikgu muatkan dalam modul Kuasai Bahasa Melayu tahun 4 hingga 6. Soalannya ada juga cikgu masukkan dalam bahagian deskripsi video cikgu ini. Baiklah, sekian. Selamat maju jaya. Pohon kelapa tumbuh berjajar di tepi pantai. Barang siapa rajin belajar, tentu dia lekas pandai. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.